Sejak hari tu, penghuni rumah tersebut dah biasa dengan tengkorak yang selalu meludah waktu hujan gerimis atau ada pesta di rumah tu. Lepas bagi makan, akan terdengar bunyi orang bersiul macam suara siulan Sinuhi yang pernah didengar oleh Mantaf masa lakukan serangan hendap pada Sinuhi dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi 3 kisah misteri dari 3 buah negeri, iaitu Kuala Lumpur, Perak dan Sabah. Nak tahu apa kisah dari 3 negeri tersebut? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ketika kisah ni ditulis, Azlan berada di pejabatnya di Ceras pukul 12.41 tengah malam. Azlan, seorang warga Singapura yang bekerja di Ceras dan tinggal seorang diri di Mont Kiara, sebuah rumah 6 bilik di kawasan elit yang syarikat dia sediakan. Tahun 2012, hari pertama kerja di Ceras, Azlan pulang lewat. Sekitar pukul 3 pagi baru dia keluar dari pejabat. Banyak benda nak buat dengan mesyuaratnya. Azlan sampai dekat Mont Kiara lebih kurang pukul 3.30 pagi. Disebabkan rumah dia yang paling hujung, Azlan terpaksa lalu beberapa buah rumah. Sampai dekat lorong rumah, Azlan bawa kereta perlahan-lahan. Masa tengah bawa kereta sambil perhati rumah-rumah yang ada terparking kereta mewah dekat depan rumah, tiba-tiba Azlan terdengar satu bunyi kuat dekat bahagian belakang kereta. Dia terus brek mengejut dan keluar dari kereta nak cari apa yang dilanggar. Tapi Azlan tak jumpa apa-apa. Lepas tu dia masuk dalam kereta semula dan teruskan memandu sampai ke rumah. Masa tengah memandu tu, tercium bau bangkai pula. Busuk sangat. Azlan ingat dia terpijak bangkai ke masa keluar kereta tadi. Sampai dekat rumah, pagar rumah terbuka secara automatik. Lepas letak kereta, Azlan keluar dan dengan segera buka kasut nak cari punca bau bangkai tu. Tapi tak ada pula. Azlan masuk dalam kereta semula. Bau tu pun dah hilang. Azlan pelik. Disebabkan dah terlalu penat, dia pun masuk tidur. Esoknya, Azlan bangun je dari tidur, dia dah berada dekat bilik bawah, iaitu bilik pembantu rumah. Punyalah terkejut Azlan masa tu. Tertahu Azlan, dia tidur dalam bilik dia dekat tingkat atas. Macam mana boleh berada dekat bawah? Azlan duduk atas katil sambil tenangkan diri. Lepas tu dia bersiap nak pergi kerja. Malas nak fikir. Sampai dekat tempat kerja, Azlan cerita dekat kawan dia yang bernama Izzat apa yang dia alami semalam dan ajak Izzat teman dia dekat rumah malam ni. Izzat setuju nak temankan, memandangkan dia memang minat aktiviti paranormal macam ni. Hari tu Azlan pulang awal. Pukul 5 petang dia dah keluar dari pejabat. Izzat janji nak datang rumah pukul 9 malam. Tepat pukul 9 malam, Izzat sampai rumah. Walaupun Azlan dah buka pintu pagar, tapi Izzat tak masuk. Dia tawaf keretanya macam cari sesuatu. Azlan pun keluar, tanya kenapa. Izzat cakap dia macam terlanggar benda masa nak datang sini. Ada bunyi kuat, tapi dia tak berhenti. Dia terus je ke rumah Azlan. Lepas tu tercium bau bangkai dalam kereta. Tu yang dia periksa kereta, takut terlanggar apa-apa ke. Azlan terus teringat kejadian semalam, tapi dia diam je dan jemput Izzat masuk dalam rumah. Masa mereka duduk atas sofa itulah baru Azlan ceritakan kejadian yang sama macam Izzat kena tadi. Aku rasa kau terlanggar jin kot, kata Izzat. Tiba-tiba terdengar pinggan jatuh berkecai dekat dapur. Bila mereka periksa dapur, tak ada satu pinggan pun yang mereka jumpa. Dapur elok je, serpihan kaca langsung tak ada. Mereka berdua jadi pelik. Masa mereka nak ke ruang tamu semula,
semula, terdengar bunyi pintu dihempas satu persatu dekat tingkat atas. Bam, 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 bam. Cepat-cepat mereka berdua berlari ke atas. Semua pintu bilik dekat atas tu dah terbuka. Izzat dan Azlan periksa semua bilik satu persatu. Semua lampu dihidupkan. Bila tak jumpa apa-apa, mereka pun turun semula ke ruang tamu. Masa tengah duduk atas sofa sambil merokok, tiba-tiba Izzat bergegas ke bilik pembantu rumah dekat dapur. Azlan ikut daripada belakang. Bila sampai depan pintu bilik tu, Izzat suruh Azlan diam dan buka pintu tu. Bila Azlan buka pintu, mereka berdua nampak seorang wanita tengah duduk atas katil. Tak cakap banyak, Azlan terus berlari keluar dari rumah. Dari luar, Azlan terdengar suara panggil nama dia. Azlan. Suaranya amat menyeramkan. Bila berada dekat luar, baru Azlan sedar yang Izzat masih dekat dalam rumah lagi. Tiba-tiba lampu dalam rumah semua terpadam. Izzat tak keluar lagi. Azlan dah tak tahu nak buat apa. Dia pun menjerit minta pertolongan. Alhamdulillah datang seorang pakcik dengan isterinya. Azlan terus ceritakan apa yang jadi dekat pakcik tu. Lepas cerita, pakcik tu nak masuk dalam rumah, tapi pintu terkunci pula. Dia terpaksa pecahkan pintu tu. Masa pakcik berjaya masuk dalam rumah tu, suasana jadi makin cemas bila anjing di sekeliling kawasan perumahan tu mula menyalak tanpa henti. 10 minit kemudian, pakcik keluar sambil heret Izzat dalam keadaan macam dirasuk. Azlan dengan pakcik cuba pegang Izzat, tapi tak boleh. Izzat meronta-ronta atas lantai. Kemudian pakcik terkumat-kamit baca sesuatu. Makin kuat Izzat meronta dan menjerit dengan mata merah, muka pucat. Masa pakcik tu tengah baca-baca, entah dari mana angin kuat muncul. Izzat menjerit sekuat hati, tak henti-henti, tapi suaranya suara campuran lelaki dan perempuan. Tak lama kemudian Izzat pingsan. Lampu dalam rumah terus menyala. Kemudian Azlan dengan pakcik angkat Izzat masuk ke dalam rumah, letak atas sofa. Dekat dalam rumah tu baru pakcik cerita. Kata pakcik, sesiapa yang tinggal dekat kawasan perumahan ni kena pulang rumah sebelum maghrib. Kalau terpaksa pulang lewat, jangan hiraukan apa-apa bunyi masa dalam perjalanan tu. Dekat salah satu tiang lampu dalam kawasan ni ada tanda tertulis, jalan ini kotor, berhati-hati. Tapi ditulis dalam bahasa Cina, sesiapa yang keluar dari kereta, makhluk tu akan ikut pulang ke rumah. Macam mana makhluk tu boleh ada dekat kawasan tu, pakcik tu tak tahu. Esoknya Azlan ceritakan apa yang jadi pada Izzat. Kata Izzat, bila dia nampak wanita cantik tengah duduk atas katil, tiba-tiba wanita tu datang dekat dia. Izzat cuba lari tapi tak boleh. Dia terasa macam kena pukau. Lepas tu Izzat dah tak ingat apa-apa lagi. Sampai sekarang Azlan masih tinggal dekat rumah yang sama. Kalau ada banyak kerja, dia akan tidur dekat pejabat je. Kisah ni Diana cerita tentang abang dia yang bernama Syam. Sekitar tahun 2008, Syam pergi mandi-mandi dekat air terjun Ulu Kenas tanpa bagi tahu mak ayah dia. Dia pergi naik motor dengan bekas kawan-kawan sekolah dia. Masa dia pergi dan balik dari Ulu Kenas tu, memang tak ada sesiapa pun dari kalangan keluarga yang tahu. Cuma abang ada mengadu sakit kepala lepas balik dari air terjun tu. Tak tahu pula dia sakit sebab apa masa tu. Keluarga dia anggap sakit biasa je lah. Esoknya abang balik dari kerja petang tu, dia terus melepak dekat bengkel kawan sekitar kampung tu juga. Dari petang membawa ke senja, abang pun baliklah dengan motornya dengan kawan-kawan. Entah macam mana, sampai dekat satu kawasan kampung ni, 5 minit dari rumah, abang tiba-tiba pingsan masa tengah bawa motor tu. Jadi motor dengan muka-muka dia sekali terseret atas jalan tar. Kawan Diana yang kebetulan lalu dekat kawasan tu cepat-cepat bagi tahu Diana dan ajak dia pergi tengok. Sebab mereka kata Syam macam dah 50-50 masa tu. Badan dah menggeletar, mulut berbuih, mata jadi putih. Tapi tak sempat mereka nak gerak lagi, ada kawan Diana yang lain datang bagi tahu kawan-kawan Syam dah bawa dia pergi hospital. Jadi dia cuma tunggu dekat rumah. Ayah yang pergi outstation pun dipanggil balik. Lepas kejadian tu, muka Syam jadi bengkak-bengkak. Naik seram dia nak tengok masa tu, dengan cala bala sekitar muka. Teruk jugalah walaupun motor tak rosak mana pun. Adalah tergores sikit je. Kawan abang yang hantarkan motor dia ke rumah. 2-3 hari kemudian, ayah dengan nenek ada panggil Tok Imam nak minta tolong tengokkan abang. Sebab muka dia jadi pelik sangat lepas jatuh motor tu. Bengkak tu bengkak lah, tapi kenapa macam ada rupa benda lain yang muncul dekat muka dia tu. Family semua takut nak tengok muka abang, tapi dia selamba je, boleh belik-belik muka dia dekat cermin. Lepas tu tanya Diana, seram ke muka abang? Sampai ke sudah Diana tak jawab, takut katanya.
Lepas Tok Imam baca ayat-ayat tertentu, dia bagi tahu sesuatu. Maka terpecahlah rahsia beberapa hari sebelum tu. Abang ada pergi mandi air terjun Ulu Kenas dengan kawan-kawan dia. Katanya masa dekat sana, abang terlajak masuk kawasan. Agaknya dia nak cari pot untuk buat terjunan tinggi sikit. Abang duduk dekat satu kawasan batu besar dan jauh dari kawasan orang lain. Masa mandi dengan kawan-kawan dia, tak rasa apa-apa pun. Masa balik pun cuma rasa pening je malam tu. Tok Imam kata ada gadis cantik yang dah tersuka dan ikut abang balik. Sebab tempat abang dengan kawan-kawan dia lepak tu memang tempat gadis tu. Abang ni boleh dikatakan kacak juga. Muka putih, hidung mancung dan baik pula tu. Tak ada nak berkepit dengan perempuan ke, nak angkut perempuan naik motor ke, nak merempit ke, hisap dadah ke, nak mencuri, jauh lah sekali. Sebab itulah kot makhluk lain boleh tersuka tanpa sengaja dekat dia. Akhirnya Tok Imam berjaya ubatkan abang dengan izin Allah. Beberapa hari kemudian, bengkak pelik dekat muka abang tu berangsur hilang dan kembali ke muka asal dia. Cuma ada parut je yang tinggal sebab terseret atas jalan tar. Luka dia makin lama makin sembuh. Lepas 100% sihat, abang masuk kerja semula. Lepas beberapa hari kerja balik tu, mak perasan abang dah tak tidur dalam bilik dia dah. Bilik abang dekat tengah rumah, laluan dari ruang tamu nak ke dapur. Pelik jugalah, tapi mak anggap abang tertidur masa tengok TV je lah. Sebab masa tu dia suka set timer pada TV tu. Biasanya dia dah tertidur dulu sebelum TV terpadam sendiri. Nak masa 2 minggu, abang masih tidur dekat ruang tamu lagi. Tak tidur dalam bilik langsung. Dia masuk bilik bila nak salin baju je. Selebihnya memang dia bertapalah dekat ruang tamu tu. Mak ada tanya, tapi abang jawab saja je. Bila dia tanya lagi lain hari pula, abang jawab, malas lah, ada perempuan dalam bilik tu, katanya. Abang ni jenis bukan yang suka banyak cakap. Mak pun dengar sambil lalu je, tapi dalam hati mulut luap juga nak tahu apa benda ni. Satu pagi tu, Diana bangun nak pergi mandi. Masa dia melintas bilik abang, dia toleh ke dalam bilik sebab tak nampak abang dekat ruang tamu. Pintu bilik dia memang sentiasa terbuka 24 jam. Bilik abang ni dari pintu masuk terus nampak katil. Masa itulah Diana nampak ada seorang perempuan berdiri dekat kepala katil, pakai baju macam puteri raja, macam dress jenis chiffon labuh ke bawah tu, warna putih kebiru-biruan, macam bayang-bayang, berkabur je tapi tak nampak muka. Diana dah terlepas pintu bilik tu. Sebaik terperasan kelibat tu, cepat-cepat diundur balik. Dah tak ada sesiapa dekat situ. Jadi Diana anggap dia salah pandang je lah. Lepas beberapa hari Diana nampak kelibat perempuan tu, abang mula tidur dekat ruang tamu balik. Dalam fikiran Diana masa tu dah tertanya, sebab teringat abang pernah cakap ada perempuan dalam bilik bila mak tanya kenapa selalu tidur dekat ruang tamu tu. Akhirnya mak tanya abang betul-betul. Berkali-kali abang jawab sambil gelak-gelak, tak nak tidur dalam bilik, ada perempuan. Kalau betul ada perempuan, dia pakai baju warna apa? Entah, nampak macam putih, kadang macam biru. Tak tahulah warna apa, sekali imbas je. Rupa-rupanya kelibat yang Diana nampak itulah punca abang tak nak tidur dalam bilik dia. Katanya perempuan tu ada je dalam bilik tidurnya. Mungkin perempuan yang sama yang Tok Imam bagi tahu sebelum tu. Sejak tu mereka selalu ternampak kelibat dalam rumah. Macam ada satu keluarga yang melintas pun mereka pernah nampak juga. Tapi bila tengok balik, sebenarnya ahli keluarga tu dekat tempat lain. Tak lama lepas tu abang keluar merantau kerja dekat tempat lain. Sejak tu tak ada lagi penampakan perempuan tu. Last Diana nampak puteri tu dekat tepi akuarium, pakai baju labuh warna kuning cair. Sekelip mata je, lepas tu hilang. Abang pun dah tak pernah sebut pasal perempuan tu lagi. Setahun kemudian, memandangkan abang memang tak ada hati nak tidur dalam bilik dia, ayah terus robohkan bilik abang nak bagi ruang rumah nampak luas sikit. Sekarang bilik tu dah jadi ruang tamu dan sampai hari ni abang memang tak pernah tidur dalam bilik langsung bila balik ke rumah ayah. Kisah ni diceritakan oleh KK Angkaus bin Ansawang 63 yang berasal dari kampung Sumatakawan. Cerita ni diwarisi dari bapa saudaranya Anggail yang mewarisi cerita tersebut daripada Mantauf. Tak ada siapa yang minta dilahirkan di zaman ngayau atau pemburu kepala. Namun mereka yang ditakdirkan lahir zaman tersebut tak ada pilihan melainkan pertahankan kepala sendiri, anak isteri dan suku sakat daripada jadi habuan suku kaum atau kumpulan lain.
sekitar tahun 1846 sehingga 1914. Zaman tu langsung tak bagi peluang pada sesiapa untuk memaafkan orang atau mengasihi puak lain, melainkan kalau nak kepalanya sendiri jadi hadiah pada salah satu kaum lain. Tak ada siapa dapat larang atau hindarkan diri, sama ada memangsakan orang atau dijadikan mangsa. Hukum rimba yang diamalkan masa tu membolehkan siapa kuat dialah yang berkuasa. Tak ada belas kasihan, secekawan atau peri kemanusiaan. Yang ada masa tu ialah peluang untuk pertahankan dan selamatkan diri. Kalau ada peluang, pancung kepala musuh sebagai lambang kekuatan. Kalau teragak-agak, kepala sendiri yang akan dijadikan piala keagungan hingga jadi hantaran perkahwinan atau mas kahwin. Tanpa kepala atau tengkorak, ramai yang kempunan berbini sebab masyarakat ketika itu letakkan keberanian seorang lelaki kepada berapa banyak kepala yang telah dipenggal atau yang dimilikinya. Mantaf bin Liunan yang tinggal di Ceruk Pendalaman Sabah, berdekatan Sungai Sumatakawan Pensiangan, tak dapat lari dari hukum rimba tersebut dan terpaksa lindungi seluruh keluarga di rumahnya dari diserang pemburu kepala yang ganas. Namun pada satu hari, dia terpaksa tinggalkan rumah untuk melawat saudaranya bernama Asuh di Ulu Siatu yang dipisahkan oleh sebuah bukit. Untuk ke sana, makan masa setengah hari perjalanan. Tinggallah isterinya Kalamba, anak daranya Linipong, anak lelakinya Mata dan Agail dengan beberapa orang penduduk di rumah besar tersebut berdekatan ke Abu Abul, anak sungai yang berpunca dari Sungai Sumatakawan. Masa Mantaf tak ada, seorang ketua kaum bernama Sinuhi dari kampung Sumanamun yang berdekatan Sungai Saliau telah datang menghampiri ke Abu Abul dengan para pengikutnya untuk serang rumah besar Mantaf. Sinuhi dan pengikutnya terpaksa daki Bukit Kava yang memisahkan Sungai Saliu dengan Sungai Tagul sebelum ke Sungai Sumatakawan. Setelah buat pemantauan, Sinuhi jumpa denai yang selalu digunakan oleh Mantaf untuk memancing di Sungai Sumatakawan tu. Kemudian Sinuhi dan pengikutnya tunggu kedatangan Mantaf dekat situ untuk serang dia. Mereka tak tahu yang Mantaf dah pergi ke Ulu Siatu. Akhirnya bila dah lama tunggu kelibat Mantaf tak muncul-muncul, Sinuhi bawa pengikutnya serang rumah besar di Abu Abul sebab mereka yakin Mantaf berehat dekat rumah. Tapi hampa sebab tak ada sesiapa dekat rumah masa tu melainkan Kalamba dan anak beranaknya. Penduduk lain dah ke hutan pergi memburu atau mancing ikan. Kalamba terkejut dengan serangan yang tiba-tiba tu, lalu arahkan Linopong larikan diri ke dalam hutan dan diikuti Kalamba dari belakang sambil dukung anak bongsunya Agail dan pimpin tangan Mata. Tapi disebabkan penyerang terlalu ramai, akhirnya Kalamba terkepung. Sinuhi dan 3 pengikutnya kejar Linopong yang berlari sekuat hati ke dalam hutan. Tapi akhirnya Linopong tertangkap dan kepalanya dipancung. Diiringi sorakan dari para pengikut Sinuhi. Hancur luluh hati Kalamba tengok anak daranya mati depan mata. Tapi dia tak mampu buat apa-apa sebab risaukan nyawa 2 anak kecilnya. Bila tengok tubuh Linipong terkujur di atas tanah berlumuran darah dan kepalanya dilambung-lambung oleh pengikut Sinuhi, Kalamba nekat untuk serahkan diri dan suruh lehernya dipancung. Namun Sinuhi yang penuh muslihat merasakan inilah masanya dia nak tunjukkan kekuatan dan kekuasaan pada Mantaf dan merasakan kepala Kalamba tak menilai. Dia suruh Kalamba larikan diri. Baik kau lari sekarang, nanti diorang potong kepala kau, tapi anak kau dua-dua aku ambil, kata Sinuhi pada Kalamba yang terketar-ketar ketakutan sebab tak sangka Sinuhi sanggup potong kepala Linipong. Kalau si Mantaf pulang, bagi tahu dia Sinuhi dah ambil anak dia. Kalau Mantaf nak anak dia selamat, cari 2 orang budak lelaki sebagai ganti. Aku tunggu selama 4 hari. Kalau Mantaf tak bawa 2 orang budak lelaki sebagai ganti, anak-anak dia aku bunuh. Dengan segera Kalamba berlari dalam semak lalu hilang di dalam hutan tebal. Pengikut Sinuhi kejar dia dari belakang, tapi Sinuhi suruh mereka patah balik sebab dah dapat 2 orang anak lelaki Mantaf sebagai cagaran. Kemudian Sinuhi jinjing kepala Linipong, berjalan megah dengan pengikutnya kembali ke kampung mereka di Sumanamun bersama Mata dan Agail. Bila Mantaf sampai rumah petang tu, dia terkejut tengok isterinya menangis dekat anak tangga sambil ditenangkan penduduk rumah besar tu. "Kenapa kau menangis? Apa dah jadi?" tanya Mantaf. "Anak kita bang." "Kenapa anak kita? Mana dia orang?" Kalamba terjun dari pelantar lalu peluk Mantaf dan ajak dia ke belukar kecil tak jauh dari rumah besar. Kemudian Kalamba tunjuk ke arah sekujur tubuh yang tergeletak atas tanah berlumuran darah.
Luluh hati seorang bapa bila tengok tubuh anak yang ditimang selama ni tak lagi bernyawa dan terbiar macam tu je. Hati Mantaf membara dan marahnya memuncak untuk tuntut bela ke atas kematian anaknya. Tiba-tiba Mantaf tersedar, 2 orang anak lelakinya tak ada. Mana Mata dengan Agail? Diambil orang. Siapa yang ambil? Katanya nama dia Sinuhi. Dia suruh sampaikan pesan kalau nak anak-anak balik dalam masa 4 hari, cari 2 orang budak lelaki sebagai ganti. Bawa budak-budak tu dan serahkan pada dia di Sumanamun. Baru dia lepaskan Mata sama Agail. Kurang ajar, dia memang nak mati. Kemudian Mantaf segera uruskan mayat Linipong dengan bantuan penduduk rumah besar. Malam tu Mantaf tak dapat tidur sebab fikirkan cara terbaik untuk balas dendam dan hapuskan Sinuhi yang terkenal dengan kekejaman dan ada ilmu batin yang tinggi. Mantaf arahkan penghuni rumah besar pasang perangkap di sekeliling rumah untuk elakkan dari serangan mengejut dan pertahankan diri mereka. Esoknya ketika embun masih basah, Mantaf dah tinggalkan rumah besar tersebut lepas pesan pada semua penghuni supaya jangan tinggalkan rumah untuk elakkan serangan dari puak lain yang telah mengintai rumah tersebut sejak Sinuhi tinggalkan kawasan tu. Mantaf seberang Sungai Tagus sekali lagi nak ke kampung Ulu Siatu untuk minta bantuan dari saudaranya Asuh. Kemudian Mantaf dan Asuh pergi ke Sinuloi untuk jumpa saudara dekatnya Lulumbis, Asuli dan Kapio. Mereka semua bersedia untuk bantu Mantaf serang balas Sinuhi di Sumanamun. Masa dalam perjalanan pulang ke Kaabu Abul, mereka singgah di rumah Kanawit dan culik 2 orang anak lelaki Kanawit yang tengah main dekat halaman rumah ketika ibu bapa mereka pergi memburu dan cari kayu api di hutan. Mantaf terlalu berdendam dengan Kanawit sebab Kanawit selalu curi dan rosakkan tanaman Mantaf dan mengikutnya. Namun belum ada peluang untuk potong kepala Kanawit. Kamu 4 orang pergi hantar 2 budak ni pada Sinuhi. Saya nak pulang dulu buat persiapan, kata Mantaf pada Asuh, Kapio, Ansuli dan Lulumbis. Sepanjang perjalanan mereka tak tempuh sebarang halangan walaupun terpaksa redah hutan belantara dan daki Bukit Kaba sebelum sampai ke Sungai Saliu dan terus ke kampung Sumanamum dengan 2 orang anak Kanawit. Bila sampai depan anak tangga rumah Sinuhi dan pengikutnya, Kapio bersuara, "Sinuhi! Sinuhi! Keluar engkau!" "Siapa engkau?" "Aku Kapio. Mantaf suruh ambil anak dia. Kau turun nak ambil 2 orang budak yang kau minta ganti ni." Sinuhi segera keluar dan berdiri atas pelantar depan rumah. Kemudian dia masuk semula dalam rumah dan muncul semula dengan 2 orang anak lelaki Mantaf. "Nah, bawa balik budak ni. Sampaikan pesan pada Mantaf." Dia memang tepati janji. Belum 4 hari dia dah tunaikan janji. Kemudian Sinuhi ambil 2 orang anak Kanawit dan serahkan anak-anak Mantaf pada Kapio. Dengan segera Lulumbis dukung Agail. Kapio letak Mata atas bahunya dan bergerak pulang ke Sumartakawan sebelum hari malam sebab kalau bermalam dalam hutan keselamatan mereka akan terancam. Jadi mangsa binatang buas atau habuan puak lain yang sentiasa mengintip untuk melakukan serangan hendap terhadap mereka. "Nah, ini anak kau. Sinuhi puji sama kau," kata Kapio yang sampai dulu masa Mantaf tengah asah lembing dan hayangnya atau parangnya. "Rehatlah dulu bagi hilang penat," kata Mantaf pada Kapio dan saudaranya yang lain. Lepas tu dia peluk erat kedua anak-anaknya. Lepas makan malam, Mantaf berdiri menuju ke biliknya. Kemudian muncul semula dengan hayangnya lalu duduk bersandar dekat tiang rumah. "Kamu semua berani ikut aku? Apa rancangannya? Lepas 4 hari kamu semua datang sini. Kita pergi serang Sinuhi. Aku tak puas hati sebab anak perempuan aku dia bunuh." "Baiklah, kami akan ikut." Malam tu Mantaf dan penghuni rumah besar tidur nyenyak setelah pasang bambu runcing dan perangkap di sekeliling rumah. Esok paginya, "Jangan lupa 4 hari dari sekarang kamu mesti datang balik," pesan Mantaf masa hantar semua saudaranya ke tepi belukar sebelum bersalaman dan menuju kampung masing-masing. Dalam tempoh 4 hari, Mantaf bersihkan rentaka meriam kecil berupa senapang tu yang diwarisi dari ayahnya dan perkuatkan pertahanan dan keselamatan rumah besar tu supaya selamat bila ditinggalkan nanti. Akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu. Kapio, Lulumbis, Ansuli dan Asuh sampai hampir serentak ketika matahari condong ke barat. Lepas makan malam, mereka berlima turun ke halaman rumah. Kemudian Mantaf ambil seekor ayam putih yang dikurung dalam serkap buluh, bawa rumah lalu sembelih ayam tersebut. Darahnya ditadah dalam mangkuk. Tangkal yang diikat pada badan masing-masing dibuka lalu direndamkan dalam darah ayam. Lepas tu mereka renjiskan darah ayam ke badan masing-masing. Bila darah ayam dah kering di badan,
baru mereka tidur setelah bersetuju dengan rancangan Mantaf. Esoknya ketika ayam jantan Mantaf berkokok, mereka berlima tinggalkan rumah tanpa mandi sebab tak nak darah ayam yang mengering di badan mereka hilang. Sepanjang perjalanan, mereka berlima sangat berhati-hati kerana maut ada di mana-mana. Dalam perjalanan tu, terdengar bunyi burung tempua. Mantaf tersenyum bila terdengar bunyi suara burung tu, seakan bagi alamat baik. Pemburuan mereka pasti akan berhasil kerana tempua tu merestui perjalanan mereka untuk mengayau. Mantaf sebagai seorang pemburu selalu jadikan amaran dari burung tersebut sebagai panduan. Bahaya akan menimpa kalau burung tersebut berbunyi tweet tweet tweet. Tiba-tiba sekali lagi, Mantaf tersenyum dan semakin bersemangat sebab burung lalatir bagi alamat baik bahawa mereka akan selamat dalam pertempuran yang bakal mereka hadapi dan tak akan alami sebarang kecederaan. Menurut kepercayaan Mantaf, kalau burung tu hanya bunyi sekali je, bermakna salah seorang atau mereka semua akan alami luka parah. Akhirnya, mereka sampai di satu kawasan berdekatan Huma, tapi belum ada kelibat manusia. Kapio tukar rancangan sebab bimbang Mantaf tak dapat tahan sabar nak pula terpaksa berdepan dengan Sinuhi dan pengikutnya yang terkenal dengan kelakuan kejam dan ganas. Kau jalan belakang sekali, kata Kapio pada Mantaf. Walaupun agak kecewa, namun Mantaf akur sebab tak nak rancangan mereka gagal dan sedar dirinya tak dapat tahan marah bila terkenangkan perbuatan Sinuhi pada Linipong. Kalau tersilap langkah, mereka semua akan jadi mangsa ngayau Sinuhi dan pengikutnya. Mantaf rancang untuk buat serah hendap masa Sinuhi dalam perjalanan ketebasan untuk bergotong royong dengan pengikutnya. Mula-mula Mantaf akan tunggu Sinuhi dekat depan sekali, tapi Kapio ubah rancangan dan letak Mantaf sebagai orang terakhir yang akan berhadapan dengan Sinuhi kalau mereka ditewaskan oleh Sinuhi. Aso dan Azuli ditukarkan ke posisi depan sekali, bersembunyi dalam hutan berdekatan dengan Denai, tempat laluan Sinuhi, dan bersedia untuk bertindak kalau Sinuhi berundur. Manakala Lulumbis yang bersenjatakan lembing dan hayang berada di posisi berdekatan Kapio yang bersembunyi di belakang rumpun tepus dengan rentaka. Sementara tu, Sinuhi rasa tak sabar nak keluar menebas beluka untuk buat Huma. Dia ambil lembing dan parang lalu turun tangga menuju ke Denai untuk ketebasan bersendirian. Jangan jalan dulu, nanti si Mantaf sekat kau dekat sana. Kami belum sedia lagi. Tunggulah kami habis sarapan dulu, laung seorang pengikutnya. Diorang datang pun diorang tak boleh lawan saya sebab saya paling handal. Kalau diorang datang juga, anjing saya saja makan mayat diorang. Oi, cepatlah sikit. Sinuhi dengan bongkaknya melangkah menuju ketebasan yang terletak sepelaung dari rumahnya. Sinuhi bersiul sambil hayun parangnya ke kiri dan ke kanan cantas rantai yang merintangi Denai. Dia tak perasan ada dua pasang mata tengah perhati pergerakannya. Tiba-tiba Sinuhi mendengus sebab sebatang pokok tuhau halang perjalanannya. Apa ni buat semak jalan je, kata Sinuhi. Lalu cantas pokok tuhau tersebut yang sengaja direbahkan oleh Lulumbis untuk lekakan Sinuhi. Sepantas kilat, Kapio muncul depan mata Sinuhi lalu lepaskan tembakan tepat ke dada kiri Sinuhi. Sinuhi terus rebah. Lalu Lulumbis dengan hayang di tangan terus pancung kepala Sinuhi dan masukkan dalam baku rotan. Hayang Lulumbis ni boleh cantas leher sesiapa saja, termasuk Sinuhi yang kononnya dikatakan kebal sebab sarung hayang Lulumbis diikat dengan akar kayu ajaib bersama rambut manusia yang boleh menyahkan ilmu kebal. Apatah lagi ianya telah disapu dengan minyak babi. Hayang tersebut selalu diperasap kemenyan dan dilangir dengan limau kasturi supaya dijaga makhluk halus, dan hayang tersebut tak akan sesekali minum darah tuannya. Hulu hayang tersebut dibuat dari tanduk atau tulang rusa dan diukir seperti kepala burung belatuk jambul dengan juntaian rambut manusia. Manakala rentaka Kapio pula telah dijampi oleh Mantaf supaya dapat tumbangkan Sinuhi. Walaupun Sinuhi yang kebal tak lut dengan rentaka, tapi bunyi dan ledakan rentaka boleh membuatkan Sinuhi tergamam atau tangkal kebal yang diikat di lengan kirinya terputus. Maka lembing sesiapa saja boleh tembusi tubuh Sinuhi dengan syarat lembing tu dicucuk ke tanah sebanyak 4 kali. Sekarang kami dah senang hati, Sinuhi dah mati. Mantaf berteriak sekuat hati. Kemudian dia ajak saudaranya pulang dan halang mereka serbu rumah Sinuhi sebab puas hati musuhnya dah mati dan dendamnya berbalas. Bila mereka sampai berdekatan rumah Mantaf di Sumatakawan, Mantaf bertempik. Hai kepala, kau dah kena potong oleh anak Sili Yunan.
sambil keluarkan kepala Sinuhi dari bakul rotan. Kepala yang berlumuran darah tersebut dijinjing di tangan kirinya, manakala tangan kanannya pegang hayang lulumbis yang digunakan untuk potong kepala Sinuhi, sambil kakinya berjingkit-jingkit macam pahlawan murut tengah menari dengan pedangnya. Kemudian semua penghuni rumah besar keluar ke halaman lalu sebut, "Hai kepala, kau dah kena potong oleh anak Siluyunan." Lepas tu Mantaf arahkan pengikutnya tangkap 4 ekor anak babi yang badannya sepanjang 4 jengkal lalu disembelih. Mantaf ambil 2 kuali besar, satu untuk rebus anak babi itu dan satu lagi untuk rebus kepala Sinuhi yang dicampur dengan perut dan organ dalaman babi. Sementara tunggu makanan siap dimasak, Mantaf adakan upacara angku kui atau puja semangat atau roh sebagai satu kewajipan bila mereka pulang dari perang atau ngayau. Lepas masakan dah siap dimasak, mereka berkumpul di ruang tamu untuk nikmati jamuan. Mantaf angkat kepala Sinuhi lalu disiap-siap daging di kepala kepada 35 ketul. "Nah, kau ambil 7 keping seorang. Siapa tak makan, dia penakut." Pelawa Mantaf pada saudaranya yang terlibat dalam gerakan membunuh Sinuhi itu. Mereka semua makan daging kepala Sinuhi kerana percaya dengan makan daging kepala Sinuhi mereka akan bertambah berani untuk lindungi keluarga dan pengikut mereka dari kaum lain yang mengintai peluang untuk mengayau mereka. Pesta malam tu sungguh meriah hingga mereka tidur lena kekenyangan dan puas hati sebab musuh utama mereka dah mati. Sebelum bersurai keesokan harinya, Mantaf dan saudaranya sepakat untuk belah tengkorak Sinuhi kepada 4 bahagian sebagai cendera mata. Lulumbis dapat bahagian atas belakang tengkorak, Kapio ambil bahagian bawah belakang kepala, Asoh ambil bahagian dagu ke atas dan Mantaf ambil bahagian atas hidung hingga ke tengkorak depan. Ansuli tak nak sebab tinggal serumah dengan Lulumbis. Kemudian Mantaf suruh Kalambah anyam uncang rotan untuk masukkan tengkorak Sinuhi. Lepas siap, Mantaf gantung uncang yang diisi tengkorak Sinuhi di gelagar atau berdekatan tiang seri. Daun sila digantung bersama supaya roh jahat Sinuhi tak berkeliaran. Suatu hari, masa Kalambah duduk bersembang dengan penghuni rumah dekat ruang tamu, tiba-tiba belakangnya diludah. Kalambah terkejut dan terus panggil Mantaf. Mantaf pelik sebab tak ada siapa pernah ludah orang lain dalam rumah tersebut yang telah diterapkan dengan adab sopan. Mantaf tanya penghuni rumah tu, ada sesiapa yang ludah isterinya? Tapi tak ada sesiapa pun yang mengaku. Tiba-tiba sekali lagi Kalambah diludah tepat dekat dahi. Mantaf ketawa sebab dia dah tengok dengan mata kepalanya ludah tersebut datangnya dari tengkorak Sinuhi yang tergantung di perabung rumah. Kemudian Mantaf segera ke dapur dan buka tempayan tempat disimpan daging babi yang baru diburunya petang tadi. Mantaf ambil buluh yang telah diraut tajam lalu cucukkan 7 keping daging babi yang dihiris halus-halus macam sate. Lepas tu Mantaf panjat tiang seri dan selitkan daging tersebut di uncang rontan kepala Sinuhi. Lepas turun, Mantaf bersuara, "Dia nak makan tu, kami makan 7 keping daging dia. Dia minta ganti 7 keping juga. Kalau tak, dia mesti meludah." Sejak hari tu, penghuni rumah tersebut dah biasa dengan tengkorak yang selalu meludah waktu hujan gerimis atau ada pesta di rumah tu. Lepas bagi makan, akan terdengar bunyi orang bersiul macam suara siulan Sinuhi yang pernah didengar oleh Mantaf masa lakukan serangan hendap pada Sinuhi dulu. Kalau tengkorak ni lengkap tak dibelah 4, mungkin dia pandai berjalan, kata Mantaf. Belum sempat Kanawit lakukan serangan balas pada Mantaf, British dah takluk Sabah dan haramkan ngayau. Kedua-dua anak Kanawit yang jadi tebusan Sinuhi dipulangkan semula pada Kanawit sebab Sinuhi telah dibunuh dan salah seorang pengikut Sinuhi adik kepada Kanawit. Mantaf sempat kumpul beberapa koleksi tengkorak terutama para pengikut Sinuhi yang cuba serang rumahnya. Beberapa tahun kemudian Mantaf mati sebab sakit tua. Dah jadi kebiasaan kaum Murut akan berpindah ke rumah baru sebaik saja ketua rumah mereka mati. Tambahan pula rumah tersebut dah terlalu uzur. Lalu anak-anak Mantaf iaitu Mata, Agail dan saudara maranya berpakat untuk buat rumah baru berdekatan dengan rumah lama tersebut. Bagi mengenang jasa bapanya yang gadai nyawa untuk selamatkan dirinya dari jadi mangsa Sinuhi, Agail dan abangnya Mata telah pindahkan tengkorak Sinuhi ke rumah baru yang dibuat secara bergotong royong mengikut reka bentuk rumah lama. Dekat rumah baru, tengkorak Sinuhi masih suka meludah sesiapa saja kalau tak bagi 7 ketul daging yang dicucuk pada buluh atau ketika hujan panas atau gerimis. Tapi pelik, cuma tengkorak Sinuhi yang jadi
jadi bahagian mantau je yang pandai meludah dan bersiul macam hidup. 3 bahagian tengkorak Sinuhi yang ada pada 3 saudaranya tak buat apa-apa. Satu hari, Radiah, isteri kepada salah seorang cucu mantau, terkejut sebab kena ludah masa duduk bersantai dengan kawan-kawan dia dekat ruang tamu. Selalu juga alio dari tengkorak tersebut kena bahagian belakangnya atau kaki, namun segera dilap. Kata Radiah, air liur tengkorak tu tak ada bau, macam air biasa je. Tak tahu macam mana dia boleh ludah, bukan ada mulut. Lagipun tengkorak tu ada dalam baku rotan. Tengkorak tu kalau nak meludah memang tak memilih, sebab hampir semua penghuni atau tetamu yang datang rumah tersebut akan kena ludah walaupun bersembunyi dekat belakang pintu. Tapi Radiah kata dia dah tak pernah pulang lagi sejak tahun 1972. Saudara dia cakap tengkorak tu masih kuat meludah lagi. Sekarang Radiah dah berumur 78 tahun dan menetap di kampung Ranau-Ranau, Murni, Nabawan. Angkaus bin Ansawang, salah seorang cucu mantau, kata tengkorak Sinuhi ada sejarah tersendiri bagi keturunan mantau dan suku sakatnya, sebab kalau Sinuhi tak dibunuh, mungkin seluruh isi rumah mantau tu akan jadi mangsa serangan balas Sinuhi yang suka buat onar. Anggail pesan pada Angkaus supaya jaga tengkorak baik-baik, jangan hilang, pelihara betul-betul. Itu warisan dia. Setelah diceritakan bahawa tengkorak Sinuhi tersebut adalah penebus maruah Agail, mata dan lambang penyelamat Linupong, barulah Angkaus sedar betapa tingginya nilai tengkorak tersebut bagi keturunannya. Agail meninggal dunia pada 28 Mac 1984 sebab sakit tua setelah kebanyakan usia mudanya bertungkus lumus menentang Inggeris di zaman kolonial bersama Ontoros dan pahlawan murut yang lain. Angkaus yang dipelihara oleh bapa saudaranya Anggail lepas kematian bapanya sedar bahawa tengkorak tersebut beri erti kehidupan yang sebenar kepada generasinya dan akan datang kerana jadi lambang keberanian dan harga diri, bahawa hutang darah dibayar darah dan hutang nyawa dibayar nyawa ketika undang-undang negara belum digubal dan manusia laksanakan hukum rimba. Namun Angkaus agak kesal sebab tak bawa tengkorak tu bersamanya yang masih tergantung di tengah rumah di kampung Sumatakawan yang masih dijaga oleh suku sakatnya. Sekarang dia terpaksa tempuh perjalanan darat selama 7 jam ikut salung atau pengalung atau naik bot yang makan masa 2-3 jam semata-mata nak melawat tengkorak tersebut. Salah seorang anak Agail, Kumalu, adaptasikan peristiwa ngayau dalam persembahan kebudayaan sampai ke luar negara, iaitu di Hawaii dan Indonesia. Kumalu ketuai sebuah kumpulan yang buat persembahan di acara rasmi kerajaan yang ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Sabah. Anggail juga wariskan sebilah hayang yang digunakan untuk belah 4 tengkorak Sinuhi pada Kumalu yang sekarang digunakan untuk upacara Angkukui dalam persembahan kebudayaannya. Ngayau bukan budaya kami. Kami tak ada pilihan sama ada membunuh atau dibunuh. Inilah peringatan paling berharga buat kami, kerana kalau tidak ngayau, mana ada lagi keturunan kami. Saya pun tak ada. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.